Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Iman Haikal bin Nuraidi Bahtiar. Saya dari kelas 3 Manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Faris bin Murazamai dari 3 Manja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan Azmin dari kelas 3 Manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Armi Kuan dari kita 3 Manja. Apakah itu alam sekitar? Alam sekitar ini merujuk apa yang kita tahu, iaitu flora dan fauna. Sepatutnya flora dan fauna ini perlu dijaga oleh setiap individu di negara kita, malah negara lain juga. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang faktor yang menyebabkan pencemaran sekitar. Jadi apa faktor yang pertama? Faktor pertama ialah aktiviti pedestrian. Aktiviti pedestrian ini merupakan aktiviti yang memerlukan banyak tenaga kerja. Sebagai contoh, pembangunan, pembalakan dan juga pertanian. Jadi apa yang boleh aktiviti ini lakukan untuk mencemarkan sekitar? Baik, saya ambil contoh iaitu aktiviti perkilangan ataupun dalam nama lain iaitu aglomerasi industri. Aglomerasi industri ini akan merupakan aktiviti yang membebaskan asap-asap kotor ataupun fluorokarbon ke udara. Asap-asap kotor ini bukan sahaja mencemarkan udara, malah ia juga akan menyebabkan kita punya kesihatan juga terjejas. Antara penyakit yang boleh kita hidap ialah batuk, asma dan juga sakit tekak. Jadi untuk faktor yang kedua pula ialah kita mengambil remeh dalam masalah ini, iaitu masalah membuang sampah rata-rata, membuang sampah ke dalam sungai, membiarkan sampah-sampah bertimbun. Jadi apa yang menyebabkan kita mempunyai masalah ini, ataupun menyebabkan kita tidak mengambil indah pasal masalah ini, iaitu mentaliti kita yang mengharapkan orang lain untuk menyelesaikan masalah itu. Perkara ini bukan saja menyebabkan pencemaran udara, pencemaran bau, malah ia menyebabkan kehidupan laut ataupun orang-orang lain yang bersih ataupun menjaga kebersihan. Mereka semua akan perkara itu semua akan terjejas. Baik, untuk faktor yang ketiga pula, kita tidak mempunyai kesedaran yang tinggi. Maksudnya kat sini kita tak tahu kesannya apa bila kita buat perkara sebegitu. Sebagai contoh, kita membuang sampah rata-rata, dan dalam fikiran kita memikirkan mungkin ada orang lain yang akan menyelesaikan masalah itu. Jadi dekat situ bukan kita saja memikirkan perkara itu, malah ramai orang yang memikirkan menjadi sebagai itu. Jadi akhirnya sampah yang kita buang itu akan kekal di situ dan makin lama akan bertambah. Perkara ini mestilah dielakkan sebab ia akan menyebabkan pencemaran bau dan juga pembiakan haiwan-haiwan perosak seperti lipas, cicak dan juga lain-lain. Faktor yang keempat ialah kanak-kanak ataupun orang-orang muda kurang pendidikan tentang alam sekitar ini. Maksudnya mereka dari kecil lagi tidak dididik untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah. Maksudnya mereka tidak membuang sampah depan sampah. Mereka tidak dididik untuk menjaga kebersihan di kawasan awam. Perkara ini haruslah dielakkan, oleh kerana jika tidak dielakkan, di masa akan datang ia akan memberi kesan yang lebih buruk. Maksudnya di masa akan datang sama-sama sampah akan bertambah, masalah-masalah ini tidak akan berhenti. Oleh sebab itu, kanak-kanak mestilah dididik sejak kecil lagi supaya masalah-masalah ini dicegah. Baiklah, sebenarnya banyak lagi fakta yang boleh saya terangkan, tapi memandangkan masa tidak banyak, saya cuma akan menerangkan 4 saja. Terima kasih. Berikan usaha-usaha kita untuk
untuk memberikan memastikan kelestarian alam sekitar di negara kita menjadi lebih lancar dan menjadi ke arah yang lebih baik. Okey, yang pertama adalah cara kita adalah dengan mengadakan kempen alam sekitar. Okey, perkara ini adalah kebiasaan yang telah dilakukan oleh generasi muda pada masa kini. Jadi cara-cara untuk mengadakan kempen alam sekitar ni adalah boleh juga melalui media sosial, iaitu apabila kita menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya, dengan memberikan poster ataupun memberikan brosur tentang penjagaan alam sekitar yang terbaik. Cara ini juga dapat meningkatkan lagi meningkatkan tahap kesedaran setiap pelajar, setiap individu di negara kita supaya alam sekitar negara kita semakin terjaga. Yang kedua adalah melalui kempen bersemuka, iaitu mengadakan kempen seperti mengadakan kempen dengan menjemput penceramah yang pakar dalam bidang alam sekitar ini. Selain itu, cara usaha-usaha kita untuk melestarikan lagi alam sekitar, iaitu dengan memberikan pendidikan awal kepada individu muda pada generasi kini, terutamanya kepada murid-murid sekolah yang masih lagi di bangku sekolah lah. Jadi dengan caranya adalah dalam bentuk seperti dalam pembelajaran buku teks seperti bidang kesihatan boleh dimasukkan dalam tu dengan memberikan pembelajaran tentang alam sekitar. Seperti yang kita tahu, geografi sekarang juga ada untuk tingkatan 3 terdapat tajuk tentang alam sekitar, di mana memperkenalkan tentang 3R dan juga penggunaan alam sekitar dengan negara lain. Ini sangatlah memberikan impak yang penting kepada generasi muda untuk kenal tentang alam sekitar ini dengan lebih lanjut, supaya generasi yang akan datang akan dapat juga menjaga alam sekitar dengan lebih baik. Selain adalah dengan menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui seperti air, ombak, cahaya matahari, suria dan sebagainya. Jadi saya akan simpulkan satu tenaga yang sering digunakan di negara kita, iaitu melalui penjanaan kuasa air. Jadi terdapat empangan-empangan yang menghasilkan tenaga hidroelektrik melalui stesen dan kuasa yang dibina di empangan sungai. Sebagai contoh, empangan Bakun di Sarawak, iaitu empangan kedua tertinggi di dunia yang menjana kuasa melalui air dan tidak langsung mencemarkan alam sekitar di negara kita. Hal ini dapat mengurangkan risiko pencemaran dan amatlah mesra alam. Jadi penggunaannya amatlah cekap dan amatlah digalakkan di negara kita, malah di negara lain. Yang terakhir adalah dengan mengenakan undang-undang kepada pesalah-pesalah kepada individu yang melanggar peraturan tentang alam sekitar. Jadi alam sekitar lebih banyak terbagi kepada flora dan fauna. Jadi untuk flora, penambangan hutan haruslah terkawal, iaitu kerajaan haruslah mengenakan undang-undang kepada pelaku yang menebang hutan secara sengaja yang secara tidak terkawal, kerana ini mampu memusnahkan habitat flora dan fauna. Jadi lebih banyak lagi tentang usaha yang lain, tentang cara kita untuk memastikan kelestarian alam sekitar ini terjaga. Tetapi ini hanyalah yang saya mampu memberikan isi-isi yang penting untuk buat masa ini. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan cara-cara untuk menjaga alam sekitar. Antara cara-cara untuk menjaga alam sekitar adalah dengan tidak membakar sampah di tempat terbuka. Kenapa kita tidak boleh membakar sampah di tempat terbuka? Membakar sampah di tempat terbuka boleh menyebabkan udara di luar sana tercemar. Udara di luar sana tercemar disebabkan oleh karbon monoksida yang mengandungi racun dan toksik yang banyak. Ini boleh menyebabkan penduduk setempat terkena penyakit ataupun keracunan udara. Jadi bagaimana kita ingin membuang sampah? Kita bolehlah, jika sampah itu adalah sampah yang boleh dikemas semula, kita boleh meletakkannya di sampah kita semula. Namun jika sampah-sampah yang tidak boleh dikemas semula, kita boleh membakarnya di incinerator.
Incinerator merupakan teknologi yang menukarkan sampah-sampah itu jadi kena recycle, reuse dan reduce. Maksud recycle adalah menyita semula. Contoh menyita semula adalah menyita semula tin kosong. Tin kosong boleh dikita semula menjadi pasu bunga yang cantik. Seterusnya adalah reuse, iaitu menggunakan semula. Kita boleh menggunakan semula topeng muka kain yang digunakan. Muka kain haruslah dibasuh selepas digunakan dan boleh digunakan semula di keesokan harinya. Baiklah, ada sekali adalah reduce. Apa itu reduce? Reduce bermaksud mengurangkan penggunaan bahan yang tak boleh kita semula. Sebagai contoh, beg plastik semasa membelah. Kita boleh menggunakan beg plastik yang kita semula mengadakan kempen menjaga alam sekitar di sekolah. Kempen ini boleh dianjurkan oleh kelab alam sekitar sekolah. Kelab alam sekitar sekolah juga boleh mengadakan banyak aktiviti yang bermanfaat. Sebagai contoh, pertandingan mewarnakan poster alam sekitar. Seterusnya adalah mengadakan ceramah. Ceramah yang diadakan adalah cara untuk menyedarkan pihak di luar sana tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Dan akhir sekali adalah mengadakan gotong royong. Gotong royong yang diadakan adalah sebagai salah satu cara untuk menceriakan dan juga membersihkan kawasan-kawasan sekolah yang tercemar dan juga memberikan kesedaran kepada murid-murid tentang pentingnya menjaga alam. Baiklah, akhir sekali adalah tidak membuang sisa toksik di dalam sungai. Sisa toksik ini datang daripada kilang-kilang perindustrian. Jika pembuangan sisa toksik ini terus dilakukan, banyak kesan buruk akan terjadi. Antaranya adalah penduduk setempat tidak dapat sumber air yang bersih. Seterusnya, habitat dan juga ekosistem terganggu. Habitat ekosistem akan terganggu disebabkan sisa-sisa yang beracun yang boleh menyebabkan kematian kepada flora dan fauna. Flora dan fauna penting sebagai flora dan fauna penting untuk dinikmati pada generasi akan datang. Generasi akan datang tidak dapat melihat keindahan flora dan fauna jika ianya telah terhapus sebelum mereka dapat menikmatinya. Saya akan kongsikan kesan-kesan daripada usaha-usaha untuk menambahbaikkan kelestarian alam sekitar. Yang pertama, kalau kita mengadakan, seperti yang Syabir kata tadi, mengadakan kempen. Contohnya kempen bersemuka, kempen alam sekitar, macam ceramah, buat kempen kita tanam pokok sama-sama. Dia boleh memupuk semangat bertani untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Contohnya bertanam pokok, tumbuhan-tumbuhan hijau, atau bergotong royong untuk membersihkan alam sekitar. Ini dapat memupuk silaturahim antara sesuatu masyarakat dan juga dapat memberikan kesan yang positif kepada kelompok tersebut. Terus pula memberikan pendidikan awal kepada golongan-golongan pelajar di sekolah-sekolah rendah dan sekolah menengah. Ini boleh memberikan kesedaran awal kepada mereka. Contohnya seperti kanak-kanak di sekolah rendah, kita boleh menjaga dan mengajar mereka supaya tidak membuang sampah merata-rata, menanam pokok dan menjaga kelestarian alam sekitar agar di satu kawasan mereka akan bersih dan terbaiklah, mereka akan hidup memang selesa. Kanak-kanak juga mempunyai pengaruh yang besar antara mereka semua. Jadi macam kalau seorang pelajar ni, yang ketua kepala dia ni dah faham dan akan ikut dengan benda-benda yang untuk melestarikan alam sekitar. Jadi memang kawan-kawan dia memang semua akan ikut, semua akan bersatu untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Ini dapat membuatkan orang dewasa pun tercabar. Kalau macam orang dewasa, budak-budak ni pun kuntik sampah, tanam pokok, memang menjaga. Jadi mereka pun akan malu dan ikut juga anak budak-budak tu. Jadi memberikan pendidikan awal ni memang penting lah untuk masyarakat sendiri. Maksudnya kita digalakkan menggunakan kuasa yang boleh diperoleh. Contohnya seperti di Sarawak ada satu empangan menggunakan kuasa hidroelektrik. Bila air tu mengalir dari empangan akan memutarkan turbin dan menghasilkan kuasa elektrik. Itu dapat
menjaga alam sekitar daripada tercemar. Contoh lain pula, kita boleh menggunakan kereta yang menggunakan tenaga elektrik atau tenaga solar daripada menggunakan kereta diesel. Kerana kereta diesel ni dia akan mengeluarkan asap yang asap namanya karbon dioksida, karbon monoksida yang akan mengotorkan udara sekeliling kawasan-kawasan perumahan, kawasan bandar. Jadi akan menipiskan lapisan ozon sekaligus meningkatkan suhu. Memang panas dan akan tidak menselesakan. Masyarakat memang tak suka duduk situ nanti. Semua akan stres, panas. Dah lah, Malaysia pun dah cukup panas, campur lagi dengan asap-asap tu menipiskan lapisan ozon, lagi panas. Lepas tu bayar bil elektrik lagi lah berganda-ganda masalah yang akan dihadapi oleh masyarakat sendiri. Yang terakhir pula, memperketatkan undang-undang kepada pesalah yang melanggar peraturan. Dan peraturan ni lah, peraturan alam sekitar. Macam pihak berkuasa perlu mengetatkan lagi lah, mengetatkan hukuman, mengetatkan undang-undang dan memberikan hukuman yang berat kepada pesalah agar semua pesalah dah takut nak buat balik. Contohnya seperti tak boleh menceroboh alam sekitar, menebang pokok, tak boleh. Bukan bahaya, akan memburukkan keadaan sendiri. Kita pun akan terkesan. Contohnya pembalakan haram, habitat haiwan akan musnah. Lepas tu sungai akan tercemar, banyak lagi lah. Nanti panas sebab tak ada pokok habis. Itulah saja daripada saya, Muhammad Ridwan. Sekian, terima kasih.